Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi untuk anak-anak dan rakan-rakan guru walau di mana pun anda berada waktu ini. Anda sekali lagi bersama dengan Cikgu Kuna. Pada slot yang lepas, Cikgu Kuna telah membincangkan bagaimana teknik butterfly digunakan untuk mencari matrik songsang. Pada kali ini, Cikgu Kuna akan bawakan anak-anak sekali lagi menggunakan teknik butterfly untuk menyelesaikan persamaan serentak. Sebab mana yang kita tahu, di dalam soalan SPM Kertas 2 bahagian A, kita akan diberi satu persamaan serentak yang memang tidak boleh menggunakan kaedah matriks. Tetapi satu lagi soalan memang diwajibkan menggunakan kaedah matriks. Maka di sini sekali lagi Cikgu Kuna ingin bawa anak-anak menggunakan teknik butterfly untuk menyelesaikan persamaan serentak menggunakan kaedah matriks. Okey, hasil pembelajaran adalah 4.8.2 menentukan matriks PQ dalam ABCD darab P dan Q menghasilkan HK dengan menggunakan matrik songsang. Okey. Ada 3 langkah yang anak-anak kena lakukan untuk mendapat markah yang penuh, iaitu sebanyak 4 ataupun 5 markah dalam menyelesaikan persamaan serentak. Apakah langkah-langkah berikut? Yang pertama, susun. Apa yang dimaksudkan dengan susun? Susunan dalam bentuk matriks, iaitu susunan braket besar diikuti braket yang lebih kecil sama dengan braket yang kecil. Yang pertama, susunan anak-anak betul, anak-anak akan dapat 1 markah. Yang kedua, langkah yang kedua yang kita dah belajar pada slot yang sebelum ni, iaitu buat butterfly. Apa yang dimaksudkan dengan butterfly? Matrik songsang lah sayang. Kan kita dah belajar macam mana nak cari matrik songsang kan? Guna butterfly. Maka sekali lagi teknik butterfly ini digunakan untuk mencari persamaan serentak menggunakan kaedah matriks. Macam mana? Kalau anak-anak flashback balik yang cikgu dah ajar pada slot lepas. Apakah matrik songsangan? Apakah butterfly? Ada 3 step. 3 langkah. Yang pertama, 1 per sayap 1 ditolak dengan sayap 2. Sayap 1 ditolak dengan sayap 2. Step yang pertama. Yang kedua adalah sayap 1 ditukar tempat atau ditukar kedudukan. Nota Cikgu Kuna, sayap 1 tukar tempat. Manakala nota yang ketiga, apakah yang mesti dilakukan? Sayap 2 tukar simbol ataupun tukar tanda. Sayap 2 tukar tanda. So, anak-anak susun 1 markah. Yang kedua, buat butterfly 1 markah. Yang ketiga, tekan sahaja kalkulator. Bagaimanakah teknik nak tekan kalkulator? Okey, banyak ya cara dia. Cikgu rasa anak-anak semua dah tahu. Kalau yang kalkulator putih, macam mana caranya? Dan kalau kalkulator Casio yang warna black, macam mana caranya? Okey, Cikgu Kuna tunjukkan satu cara yang menggunakan Casio yang berwarna hitam. Casio lama tadi. Caranya adalah dengan menekan mode sebanyak 3 kali. Mode, mode, mode. Nanti di skrin akan keluar EQN. Maka di sini anak-anak tekan 1. Okey, apabila tekan 1 akan keluar unknowns. Maka di sini kita pilih unknown dan apakah yang kita nak mencari nilai unknown tadi. Iaitu nilai unknown yang kita nak cari adalah 2 pemboleh ubah. Iaitu nak mencari nilai X dan mencari nilai Y. Maka tekan 2. Di sini anak-anak diminta mengisi A1, B1 dan C1. Kemudian
Masukkan lagi nilai bagi A2, B2 dan C2. Maka di sini anak-anak akan terus diberi jawapan. Tuliskan saja jawapannya. Apakah yang diberi oleh kalkulator tadi? Ingat 3 langkah ni, anak-anak akan dapat markah yang penuh untuk menyelesaikan persamaan serentak menggunakan kaedah matriks. Okey, contoh yang pertama. Okey, langkah yang pertama susun. Yang ni yang cikgu guna masukkan dengan susun. Ada braket yang besar kat depan, iaitu matriks 2 didarab dengan 2. Dan yang di tengah tu adalah pemboleh ubah. Apakah hasil darab bagi pemboleh ubah tadi? XY atau PQ. Dan yang belakang adalah jawapannya, iaitu HK. Step yang kedua, buat butterfly. Apakah butterfly? 3 step tadi yang cikgu kata. Iaitu yang pertama, anak-anak buat 1 per sayap 1 tolak dengan sayap 2. So, kita boleh lihat kat sini, sayap 1 seperti yang cikgu guna ajar tadi. Maka di sini anak-anak kena letakkan AD. So, sayap 1 di sini adalah AD. Tolak dengan sayap 2. So, apakah nilai bagi sayap 2? Nilainya adalah BC. Maka di sini nilainya adalah 1 per sayap 1 adalah AD ditolak dengan sayap 2 adalah BC. So, selesai yang pertama. Kemudian, butterfly ada 2 lagi step, iaitu sayap 1 tukar tempat. So, anak-anak nampak daripada AD ditukar tempat menjadi DA. Kemudian, sayap 2 ditukar simbol daripada positif B menjadi negatif B dan positif C menjadi negatif C. Cuma bezanya kalau nak cari matriks songsangan, tak ada nilai HK kat belakang ni. Tetapi apabila nak menyelesaikan persamaan serentak, kita ada 2 nilai yang diberi dalam persamaan 1 dan persamaan 2. Maka di sini anak-anak kena salinkan satu lagi. Selepas buat sayap tadi, salin satu lagi kat belakang tu adalah nilai ataupun hasil bagi persamaan yang diberi tadi. Kemudian selepas susun, selepas buat butterfly, maka di sini anak-anak terus tekan kalkulator. Macam mana nak tekan kalkulator? Contoh soalan yang cikgu guna bagi tadi, 2x tambah 2y sama dengan 40. Maka A1 adalah 2. B1 adalah 2 dan C1 adalah 40. Tekan lagi sama dengan, akan keluar A2, so A2 adalah 1. Tekan sama dengan, keluar B2, anak-anak tekan 3. Dan tekan sama dengan, akan keluar C2, anak-anak akan tekan 32. Tekan sekali lagi sama dengan, kalkulator akan memberi jawapan 14. So, 14 adalah nilai pemboleh ubah yang di atas. Kalau di atas adalah P, maka nilai P adalah 14. Dan tekan lagi sama dengan, kalkulator akan bagi jawapan dia 6. Maka pemboleh ubah yang di bawah tu Q adalah 6. So, anak-anak akan diberi 4 markah. Okey, markah yang pertama susunan. Iaitu susunan 2, 1, 3. Didarab dengan pemboleh ubahnya adalah XY. Darab dengan XY. Sama dengan hasil jawapannya adalah 40 dan 32. Susun 1 markah. Yang kedua, butterfly. Iaitu letakkan dulu pemboleh ubah yang kita nak cari, iaitu XY. Apa yang kita nak buat pada butterfly? 3 step. Step yang pertama, 1 per sayap 1. Apakah sayap 1? Okay, sayap 1 kat sini kita boleh nampak nombor 2, 3. So, 2 didarab dengan 3. Tolak sayap 2. Apakah nilai bagi sayap 2? Sayap 2 adalah nombor 2 didarab dengan 1. Selesai step yang pertama. Step yang kedua, sayap 1 tukar
tempat. Maka letakkan kurungan. Sayap 1 kita yang warna merah, tukarkan tempat ataupun tukarkan kedudukan. Nombor 2 dan 3 ditukar tempat dan kedudukan menjadi 3, 2. Dan sayap 2 mesti tukar simbol. Yang mana kalau asalnya positif menjadi negatif. Dan kalau negatif bertukar menjadi positif. Maka sayap 2 kita nampak 2, 1. Maka menjadi negatif 2 dan negatif 1. Cuma sekali lagi kena ingat untuk persamaan serentak. Anak-anak kena letak nilai bagi persamaan tadi di hujung songsangan tadi. Iaitu 40 dengan 32. Letakkan 40 dan 32. So, dah selesai songsangan. Lagi dapat 1 markah. Nak mencari jawapan? Terus tekan kalkulator. Step yang ketiga, tekan kalkulator. Masukkan semua nilai A dan B dan C. Tekan saja kalkulator. Kalkulator terus memberi jawapan. X sama dengan 14. Y sama dengan 6. So, itulah jawapan. Maka anak-anak akan dapat 4 markah. Okey, semudah itu sahaja. Jadi anak-anak boleh lihat sekali lagi teknik butterfly digunakan dalam persamaan serentak yang gunakan kaedah matriks untuk mencari nilai. Okey. Seperti yang anak-anak ketahui, untuk soalan matriks ataupun persamaan serentak di dalam kertas 2, baru-baru ini dah tak keluar dalam bentuk yang diberi seperti contoh 1. Contoh 1 ini adalah satu soalan yang dah agak lama, dah lapuk. Iaitu soalan terus beri persamaan. Kebanyakan soalan pattern pada hari ini adalah soalan yang dalam bentuk ayat. Ayat yang panjang-panjang, ayat yang berjela-jela, yang mana anak-anak kena takrif daripada ayat tadi untuk mengeluarkan persamaan dengan betul. Yang mana kalau anak-anak boleh takrif persamaan dengan betul, maka barulah anak-anak boleh guna 4 step ini untuk dapatkan 4 markah. Kalau persamaan tak betul, maka anak-anak tidak akan dapat apa-apa markah. Terus dapat kosong. Sayang sangat. Okey, jadi pada kali ini, Cikgu Kuna akan bawa anak-anak menyelesaikan masalah kebat. Masalah ayat-ayat yang panjang. Macam mana nak menyelesaikan? Contoh soalan yang kedua. Okey, langkah yang pertama. Cikgu Kuna suka anak-anak lihat apakah soalan ni nak. Apa yang soalan ni suruh kita cari? Apa yang soalan ni nak suruh kita buat? So, kat mana yang kita nak tahu apa yang soalan nak suruh kita buat? Lihat pada hujung soalan. Pada bawah sekali soalan. Contoh di sini kita boleh tengok. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung harga bagi sekeping tiket dewasa. Bermaksud soalan nak mencari harga bagi tiket dewasa dan sekeping harga bagi tiket kanak-kanak. Jadi di sini anak-anak akan diberi 2 benda yang berbeza. Sama ada 2 benda tadi XY ataupun 2 benda tadi PQ, yang mana 2 benda itu adalah satu nilai yang tidak sama. Maka di sini Cikgu Kuna letakkan dulu satu nilai tadi sebagai X dengan Y. Sebab kalau tidak diberi apa-apa pun boleh ubah, senang kita letak X dengan Y sahaja. Kerana bila kita tekan kalkulator, jawapan yang keluar adalah jawapan XY. Maka di sini Cikgu Kuna mentionkan dulu, letakkan dulu apakah yang Cikgu Kuna nak gantikan tadi. Iaitu X, Cikgu Kuna nak gantikan dengan apa? Harga tiket dewasa. So, X adalah harga tiket dewasa. Okey, itu yang pertama. Kemudian, apakah yang seterusnya yang hendak dicari? Iaitu harga bagi tiket kanak-kanak. So, kanak-kanak Cikgu Kuna letakkan sebagai Y. Iaitu Y adalah harga bagi tiket kanak-kanak. Okey. So, apabila kita letakkan pada atas lagi apakah yang digantikan dengan X, apakah yang diwakilkan dengan Y, maka apabila kita menyelesaikan nanti, cukup sekadar jawapan kita dalam X dan Y. Dah memadai sebab kita dah bagi tahu di atas apakah X,
apakah Y. Sekarang kita dah tahu apakah pemboleh hubah, apakah yang kita nak cari, maka barulah kita mula baca dari atas. So, kita baca daripada atas apa yang diberi. Langkah yang pertama, kita baca. Puan Liza membeli 3 tiket. 3 tiket wayang dewasa. Apakah dewasa tadi? Yang dewasa tadi digantikan dengan X. Maka apabila dia beli 3 tiket dewasa, bermaksud di sini adalah 3X. Yang pertama. Kemudian dia juga membeli, kita baca lagi soalan yang seterusnya. 2 tiket kanak-kanak. 2 tiket kanak-kanak. Yang mana kanak-kanak tadi diwakilkan dengan Y. Maka 2 keping tiket kanak-kanak adalah 2Y. Dengan harga. Dengan harga menunjukkan sama dengan, iaitu jumlah yang dibeli tiket dewasa dan kanak-kanak adalah berjumlah RM54. Maka di sini Cikgu Kuna boleh terus tuliskan satu persamaan yang kita dapat. 3 tiket dewasa adalah 3X. 2 tiket kanak-kanak adalah 2Y. Yang mana jumlah pembelian tadi adalah RM54. So, kita dah diberi 1 markah kerana kita berjaya menulis dalam bentuk ayat matematik, membuat persamaan dengan betul. Dapat 1 markah. Okey, yang kedua. Satu lagi anak-anak kena ingat, dalam bentuk persamaan jangan diletakkan ringgit Malaysia atau diletakkan unit, kilogram, biji, buah dan sebagainya. Kita hanya letakkan nombor sahaja. Okey, sekarang kita nak pergi kepada persamaan yang kedua. Sebab bila nak menyelesaikan persamaan serentak, mesti kena ada 2 persamaan. Kita baru dapat 1 persamaan. Untuk persamaan yang kedua, kita baca lagi. Harga tiket dewasa. Dewasa tadi adalah X. Harga tiket dewasa adalah X. Adalah dalam matematik ialah sama dengan. RM3 lebih mahal daripada tiket kanak-kanak. RM3 lebih mahal daripada kanak-kanak. Tiket kanak-kanak Y. Dewasa lebih RM3. Lebih bermaksud tambah. So, dewasa tadi X, dia lebih RM3 daripada kanak-kanak. Bermaksud X adalah sama dengan Y tambah 3. So, sekali lagi persamaan yang betul, anak-anak diberi 2 markah. Okey, sekarang dah ada 2 persamaan yang betul, barulah kita boleh pergi kepada step menyelesaikan persamaan serentak menggunakan kaedah matriks. Bagaimana caranya? Okey, ingat lagi langkah yang pertama kena susun. Yang mana semasa nak menyusun, anak-anak kena ingat. Yang mana mesti kena ada 4 unsur di dalam bracket yang pertama. Yang mana 4 unsur tadi, kalaulah di depan ini X, di belakangnya Y. Cuba anak-anak lihat pada persamaan yang kedua. X sama dengan Y tambah 3. X sama dengan Y. X tidak duduk bersama dengan Y. Tak boleh. Untuk kita tuliskan dalam bentuk matriks, untuk susun dalam bentuk matriks, X dengan Y mesti bersama. Dia mesti duduk bersama. Sebagaimana persamaan yang di atas tu. Anak-anak lihat persamaan pertama, 3X tambah 2Y. Yang tu duduk bersama. So, kat sini Cikgu Kuna boleh susun 3 dan 2. Sedangkan persamaan yang kedua, X sama dengan Y. X asing, Y asing. Tak boleh macam ni. Nak susun dalam bentuk matriks, X dengan Y mesti dalam satu belah yang sama. Maka apa yang Cikgu Kuna nak buat kat sini? Betul. So, Y dipindahkan dengan X. Dia mesti X dengan Y berdekatan dan berhampiran. Maka di sini, X
Y dipindahkan menjadi negatif Y sama dengan 3. Barulah Cikgu Kuna boleh masukkan ke dalam bentuk matriks. Iaitu perkali bagi X adalah 1. Boleh letak kat sini 1. Perkali bagi Y adalah 1. Tetapi ada simbol tolak tu. Setolak tu memberi maksud negatif 1. Barulah kita boleh susun dalam bentuk matriks. Kalau anak-anak lihat pada persamaan yang asal tadi, X sama dengan Y tambah 3, tak boleh lagi disusun dalam bentuk matriks. Jadi, barulah kita boleh selesaikan dalam bentuk matriks. Yang pertama, susun. Buka kurungan. Masukkan balik 3, 1, 2, negatif 1. Okey, kemudian, apakah pemboleh ubahnya? Adalah X dengan Y. Letakkan X, Y. Sama dengan, apakah hasil tambah bagi persamaan tadi? 54 dan 3. So, 54 dan 3. So, dah dapat 1 markah. Kita berjaya susun dalam bentuk matriks yang betul, dapat 1 markah. Yang kedua, butterfly. Buat butterfly. Apakah teknik butterfly? 3 step tadi. Tetapi sebelum buat butterfly, pastikan pemboleh ubah yang kita nak cari kena letak kat depan dulu. X, Y sama dengan, barulah kita buat butterfly. Iaitu step yang pertama, 1 per sayap 1. Apakah sayap 1 kat sini? So, kalau kita tengok, sayap 1-nya adalah nombor 3 dan negatif 1. Maka 3 didarab dengan negatif 1. Tolak. Sebab syarat dia sayap 1 tolak dengan sayap yang kedua. Apakah sayap yang kedua? Sayap yang kedua adalah 2 dan 1. So, 2 didarab dengan 1. Selesai step yang pertama. Step yang kedua, untuk butterfly, step yang kedua adalah, flashback balik apa yang cikgu bagi tahu. Step yang pertama, 1 per sayap 1 tolak sayap 2. Yang kedua, sayap 1 tukar kedudukan ataupun tukar tempat. Mesti sayap 1 tukar tempat dahulu. Iaitu kalau nombor tadi sayap 1 kita 3 dengan negatif 1. Negatif 1 ke atas, 3 ke bawah. Itu bermaksud tukar kedudukan. Buka kurungan. Negatif 1, 3. Dan syarat yang ketiga untuk butterfly sayap 2 kena tukar simbol. Sayap 1 tukar tempat. Sayap 2 tukar simbol. Jangan tertukar antara dua sayap tadi. So, tukar simbol 2 asal positif menjadi negatif 2 dan 1 menjadi negatif 1. Dan jangan lupa, jawapan akhir sekali tu mesti letak di belakang. Dia berbeza sedikit dengan matriks songsang tadi. Masa nak cari matriks songsang, kita tak ada nilai persamaan. Jadi tak ada nilai belakang. Tetapi pada persamaan serentak, kita ada nilai yang kat belakang sama dengan. Maka apabila kita buat butterfly, kena letak yang sama dengan dia tadi, iaitu 54 dan 3. Tetapi kat sini anak-anak kena berhati-hati. Jangan letak simbol sama dengan kat sini. Kenapa? Sebab ramai anak-anak bila nampak sama dengan kat situ, kat sini pun dia letak sama dengan juga. So, anak-anak akan hilang 3 markah. Salah. Persamaan tak boleh letak kat situ kerana persamaan dah ada kat depan tu. Maka di sini tak boleh lagi anak-anak nak letak sama dengan kat sini. Salah. So, kena padam yang sama dengan tadi. Kalau letak juga, maka kita akan dapat markah yang tak cukup lah. Tak dapat 4 markah. So, di sini, kita salin balik negatif 1 dengan 3. Sini negatif 2 dan negatif 1. Sampai di sini dah tak perlu kita nak kira panjang-panjang. Dah tak perlu dah. Terus tekan kalkulator. Cara dia, mod 3 kali. EQN 1, unknown 2. Masukkan nilai A1, B1, C1, A2, B2, C2. Maka di sini anak-anak akan terus diberi jawapan X sama dengan 12 dan Y sama dengan 9. Semudah itu saja.
Susun, 1 markah. Butterfly, 1 markah. Jawapan X betul, 1 markah. Dan Y juga betul, 1 markah. So, anak-anak dapat 6 markah yang full, penuh markahnya. Dan akhir sekali, masih lagi dalam soalan kebat. Kerana kita tahu soalan sekarang banyak yang diberi soalan kebat. Contoh yang terakhir juga adalah soalan yang kebat. Yang mana soalan kebat ni adalah soalan yang memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi. Contoh yang pertama, Cikgu Kuna selalu beritahu anak-anak sebelum kita nak menyelesaikan soalan, pastikan apakah yang soalan nak. Apa yang soalan nak suruh kita cari? Lihat pada ayat yang di bawah sekali. Iaitu yang pertama, hitung masing-masing umur Encik Roslan dan anaknya. Bermaksud di sini kita nampak pemboleh hubah di sini adalah umur Encik Roslan dan anaknya. Iaitu 2 umur yang berbeza. Tak mungkin umur Encik Roslan dan anaknya umur yang sama. Maka di sini Cikgu Guna letakkan X sebagai umur Encik Roslan. Dan Y adalah umur anaknya. Okey, kita letak siap-siap apakah pemboleh hubah yang kita nak gantikan tadi. Kemudian barulah kita baca balik daripada ayat di atas, daripada soalan, apakah persamaan yang kita boleh keluarkan. Cuba tengok, baca daripada atas, umur Encik Roslan. So di sini kita nampak Encik Roslan. Encik Roslan, kita gantikan tadi dengan X. Maka Encik Roslan, X. Adalah sama dengan 3 kali umur anaknya. 3 kali umur anaknya. Yang mana anaknya kita gantikan dengan Y. Maka 3 kali umur anaknya memberi maksud 3Y. So di sini kita dah dapat 1 markah untuk persamaan yang betul. Tuliskan persamaan kita. Jawapan yang pertama, X sama dengan 3Y. Dapat 1 markah. Yang kedua, kita baca lagi soalan yang seterusnya. Sebab persamaan serentak, dia akan ada 2 persamaan. Kita baru dapat 1 persamaan. Yang kedua, soalan diteruskan dengan ayat yang berbunyi 10 tahun yang lepas. Apa maksud 10 tahun yang lepas? Di sinilah keyword soalan kebat. Yang mana anak-anak kena fikir pada 10 tahun yang lepas, apakah yang berlaku? 10 tahun lepas, semua orang muda. Cikgu Kuna pun 10 tahun lepas muda remaja lagi. Yang mana semua umur berkurangan. Umur anak-anak pun kurang. Kalau sekarang 17 tahun, 10 tahun lepas, anak-anak baru usia 7 tahun. Masih kanak-kanak rebina lagi. Jadi kat sini kita faham istilah 10 tahun yang lepas memberi maksud umur adalah kurang sebanyak 10 tahun. Siapa yang kurang? Encik Roslan yang kurang. Dan anaknya juga adalah kurang. Bukan Encik Roslan sahaja yang kurang. Encik Roslan kurang. Anaknya pun kurang, Cikgu Kuna pun kurang, anak-anak pun kurang juga umurnya pada 10 tahun yang lepas. Maka di sini ayat 10 tahun memberi maksud kena ditolak dengan 10. Okey. So kita faham, 10 tahun lepas tolak dengan 10. Apakah ayat yang seterusnya? Dia adalah. Siapa dia ni? Dia adalah X. Dia adalah Encik Roslan. Dia adalah X sama dengan, sebab adalah sama dengan 5 kali umur anaknya. 5 kali umur anaknya. 5 kali umur anaknya. Anaknya Y. 5 kali anaknya adalah 5Y. Okey. Apabila anak-anak tulis persamaan yang kedua, iaitu X sama dengan 5Y, di sini anak-anak terus salah. Anak-anak selesaikan pun salah. Semua jawapan salah. Kenapa? Kerana keywords tadi, kata kunci tadi 10 tahun yang lepas.
10 tahun lepas, Encik Roslan tadi adalah X tolak 10. Manakala 5Y adalah 5Y yang ditolak dengan 10. Kerana anaknya juga kurang 10 tahun. Maka inilah persamaan yang betul. Tetapi persamaan hanya diberi markah apabila anak-anak berjaya menyelesaikan dalam sebutan X dan Y dan ada pekali jawapannya. Di sini anak-anak kena kembangkan. X tolak 10 sama dengan 5 didarab dengan Y, 5Y. 5 didarab dengan negatif 10 menghasilkan negatif 50. Okey, dan tak selesai lagi. X. Okey, kita mesti selesaikan 5Y. Sebab ingat, bila nak susun dalam bentuk matriks, X dengan Y mesti duduk bersama. Mesti duduk di satu belah yang sama. Maka 5Y, Cikgu Kuna pindahkan menjadi negatif 5Y. Dan nombor di sebelah sana, so negatif 50 tambah dengan 10. So, di sini kita dapat X tolak dengan 5Y sama dengan negatif 40. Maka, persamaan yang kedua dah betul, maka kita diberi lagi 1 markah. Sekarang, kita hendak menyelesaikan menggunakan kaedah matriks. Yang mana step yang pertama, mesti susun. Cuba lihat pada persamaan yang pertama. Susunannya belum lagi sempurna. Yang mana dalam bentuk matriks, susunan persamaan mesti X dengan Y di sebelah yang sama. Sekarang anak-anak tengok X sama dengan 3Y. Susunkan balik Y ke sana, maka X tolak 3Y sama dengan 0. Barulah anak-anak boleh masukkan dalam bentuk matriks. Iaitu pekali bagi X adalah 1. Okey, 1. 3Y negatif 3. Dan persamaan yang kedua, masukkan juga. Pekali bagi X adalah 1. Pekali bagi Y adalah negatif 5. Jangan lupa darab dengan pemboleh ubahnya adalah XY. Dan jawapannya adalah, kita lihat kat sini kosong. Yang di bawah adalah negatif 40. Jadi anak-anak berjaya susun dengan betul. So, lagi dapat 1 markah. Manakala step yang kedua adalah kita kena buat butterfly. Okey, kena buat butterfly. Bagaimana nak buat butterfly? 3 syarat. Iaitu yang pertama, 1 per sayap 1 tolak sayap 2. Yang kedua, sayap 1 tukarkan tempat. Dan yang ketiga, sayap 2 tukar tanda. Okey. So, macam mana nak buat butterfly tadi? So, Cikgu Kuna tuliskan di bawah sebab nampak macam tak muat tu. Letakkan X, Y. Mesti kena letakkan pemboleh ubah dia kat depan apa yang kita nak cari. X, Y sama dengan step yang pertama. 1 per sayap 1. Mana sayap 1 kita? Yang ni sayap 1. Iaitu yang merah tadi ada nombor 1 dan negatif 5. 1 didarab dengan negatif 5. Didarab dengan sayap 2. Mana sayap 2? Yang tu sayap 2, yang warna biru. 1 didarab dengan negatif 3. Selesai step yang pertama untuk songsangan. Yang kedua, sayap 1 mesti ditukar tempat. Sayap 1 dengan sayap 2 duduk di dalam bracket. So, anak-anak kena bukakan kurungan. Sayap 1 tukarkan tempat. 1 negatif 5. Tukarkan negatif 5 di bawah ke atas. 1 daripada atas ke bawah. So, negatif 5 dengan 1. Dan sayap 2 yang warna biru tadi mesti ditukarkan simbol. Iaitu negatif 3 menjadi positif 3. Dan 1 menjadi negatif 1. Dan last sekali, jangan lupa nilai yang akhir mesti diletakkan di belakang sekali. Susunan 1 markah. Songsangan 1 markah. Apakah nilai X dengan Y? Anak-anak terus tekan kalkulator. Seperti yang Cikgu Kuna bagi tahu tadi. Mod 3 kali. EQN 1, tekan unknown. Masukkan nilai A 1.
Di mana kita nak baca nilai A1 tadi, sebenarnya anak-anak boleh baca daripada sayap butterfly tadi pun boleh. Contohnya, ini adalah A1, B1, C1, A2, B2, C2. Maka di sini anak-anak terus diberi jawapan X sama dengan 60 dan Y sama dengan 20. So, anak-anak diberi markah yang penuh. Okey, daripada kebat tadi, daripada ayat yang panjang-panjang, anak-anak buat 2 persamaan, 2 markah. Susunan yang betul, 1 markah. Songsangan, 1 markah. X dan Y dapat 6 markah. So, semudah itu sahaja. Jadi, Cikgu Kuna harap anak-anak dah faham dengan baik, boleh faham dengan baik teknik butterfly yang kita gunakan untuk mencari matriks songsangan dan untuk menyelesaikan persamaan serentak. Okay, jadi sekian sahaja perkongsian Cikgu Kuna pada kali ini. Jadi, pembelajaran kita hari ini, anak-anak kena terus buat latih tubi supaya anak-anak boleh terus mendalami teknik butterfly ini dengan baik, dengan bagus untuk di-applykan di dalam peperiksaan yang sebenar nanti. Sehingga kita jumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Ingat, matematik mudah mesej. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera daripada Cikgu Kuna.